Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Sekarang jam lebih kurang 5:04 petang, 22 hari bulan, memasuki bulan kelima ini. Tidak lama lagi bulan kelima. Setuju tak dengan agak biul, tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan? Sekali lagi, saya ingin tanya kepada anda boleh letakkan komen anda boleh letakkan pendapat anda di ruangan komen dengan tajuk ini. Apa pendapat anda dengan tajuk ini? Anda setuju atau tidak setuju? Muhyiddin agak biul, tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan. Pertama, saya tak berapa faham apa itu biul. Apa maksud biul sebenarnya ya? Bengong kah, atau tak faham kah, atau agak sedikit gila kah, atau apa? Tapi apa maksud biul tu Okey, setiausaha politik Perdana Menteri, setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim, tampil dengan berani dan menempelak Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul. Ini yang saya nak tanya ni, apa maksud biul sebenarnya? Dia menempelak Muhyiddin sebagai seorang yang agak biul dan tidak faham tentang fungsi sebenar lembaga pengampunan, susulan kebijakan yang telah diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh Muhyiddin Yassin. Dia juga mendakwa bahawa kerajaan Madani pada hari ini bukanlah seperti kerajaan Perikatan Nasional yang gemar mengundang duka cita istana. Betulkah? Anda boleh tinggalkan komen juga. Betulkah pada zaman Perikatan Nasional memerintah Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, betulkah seperti yang didakwa ini, iaitu Perikatan Nasional ini memang gemar mengundang duka cita istana? Beliau berkata, sebagai mantan Perdana Menteri, agak biul dan memalukan jika Muhyiddin Yassin tidak faham. Jika Muhyiddin Yassin yang bekas Perdana Menteri tidak faham dan tidak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan yang prerogatif yang di-Pertuan Agong. Kemudian dia kata, hadamlah perlembagaan sendiri dan kurangkanlah bergantung kepada teks yang disediakan. Katanya kepada Malaysia kini. Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin Yassin yang melabel Anwar sebagai Perdana Menteri yang bodoh kononnya lah, jika dia tidak tahu berkenaan dengan dakwaan kewujudan titah adendum agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara betul menerusi tahanan di rumah. Saya agak pelik juga, tiba-tiba Muhyiddin seolah-olah mau menyokong ini. Adakah ini satu teknik baru daripada Muhyiddin yang supaya mengambil hati UMNO, supaya dia seolah-olah betul-betul prihatin kepada UMNO, prihatin kepada Najib Razak. Akhirnya penyokong-penyokong UMNO yang tak berapa nak faham, yang tak berapa nak tahu, akhirnya sepatutnya UMNO bersama semula dengan Bersatu. Ya, mungkin boleh UMNO bersama dengan Bersatu, tapi bolehkah UMNO bersama dengan PAS lagi? Dihidupkan lagi kah Muafakat Nasional selepas ini? Adakah Muafakat Nasional 2.0 terjadi lagi? Okey, jangan lupa di dalam Muafakat Nasional, kalau saya tidak silap, orang-orangnya ialah bekas ahli parti UMNO yang telah dibuang, kalau tidak silap lah kan. Sebelum ini Anwar berkata
Afidavit yang difailkan oleh timbalan Perdana Menteri iaitu Ahmad Zahid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak supaya dapat menjalani baki hukuman di rumah melalui tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO dan bukanlah sebagai timbalan Perdana Menteri. Ketika berkata demikian, Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan. Dan beliau juga menegaskan bahawa titah yang di Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga pengarah adalah muktamad dan tidak lagi boleh dicabar. Muhyiddin sebaliknya membidas Anwar dan melabelnya sebagai Perdana Menteri yang bodoh. Aduh, saya rasa antara Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri paling bijak dalam sejarah Malaysia. Paling bijak. Buktinya, beliaulah Perdana Menteri yang paling singkat dalam sejarah yang dapat dengan singkat itu dapat mengumpul paling banyak pelaburan daripada negara luar. Muhyiddin berapa banyak dia dapat dari negara luar? Lepas itu siapa yang paling banyak menyebabkan negara berhutang? Kita kajilah dulu. Najib kah, Muhyiddin kah, Mahathir kah, Anwar kah? Kajilah, tengoklah. Dalam masa yang singkat saja, tak sampai pun 3 tahun jadi Perdana Menteri, berapa banyak hutang negara Malaysia. Jadi Muhyiddin sebelum cakap Anwar bodoh, bagus dia cermin dulu diri dia, siapa yang bodoh sebenarnya. Jadi ini beza kerajaan Muhyiddin dan kerajaan hari ini. Kerajaan hari ini yang menjunjung dan hormat kepada institusi diraja. Segala keputusan dibuat melalui tata cara dan penuh adab menurut perlembagaan. Tidak seperti tindakan kerajaan Muhyiddin yang menarik semula ordinan darurat yang mengundang rasa duka cita daripada Seri Paduka, katanya. Ketika pentadbiran Muhyiddin, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah melahirkan rasa duka cita baginda dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga adalah timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjaranya digantikan dengan tahanan rumah. Zahid mendakwa pada 30 Januari semasa mesyuarat di rumahnya di Country Heights, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri iaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan kepadanya mengenai titah tambahan yang bertarikh 29 Januari. Zafrul kemudiannya berkata, terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia akan mendapat nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Kemudian ditanya semula mengenai titah tambahan itu, Anwar pula enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hairan juga. Sekarang ini tiba-tiba Malaysia jadi heboh hanya kerana seorang banduan. Banyaknya banduan di Malaysia, banyak-banyak banduan Malaysia. Banduan inilah yang paling menggegar Malaysia. Najib Razak lah. Tapi ialah kita fahamlah kenapa dia menggegar. Kerana dia ini orang kuat dalam UMNO dulu. Kemudian dia jadi Perdana Menteri dulu. Lepas itu dia disahkan oleh mahkamah telah bersalah oleh mahkamah. Lepas itu dipenjara. Satu dunia yang kenal Malaysia kerana Najib Razak punya kes inilah bersama dengan geng-geng 1MDB itulah. SRC. Tapi yang Najib kena penjara ni bukan pasal 1MDB ya. Sekarang ini baru SRC International. 1MDB masih dalam perbicaraan. Apapun kita tunggulah keputusan seterusnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya Perdana Menteri 10 tegaskan titah adendum. Menegaskan titah adendum tidak sah sebab tidak diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan 21 April 2024.
Meneliti kenyataan PM10 sebagaimana dilaporkan oleh berita harian, apa yang dapat disimpulkan ialah sebarang keputusan mengenai tita adendum oleh Agung ke-16 berhubung tahanan rumah kepada Najib Razak hanya dianggap sah jika ia diputuskan oleh mesyuarat lembaga pengampunan. Berikut adalah kenyataan PM10 berkaitan tita adendum itu seperti mana yang dilaporkan oleh berita harian. Di dalam kurungan, sebarang keputusan berhubung tita adendum yang di Pertuan Agung ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mestilah diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak mahu mencampuri urusan berkenaan. Biarpun ditomah dan dilempar dengan pelbagai kritikan, kononnya tidak berbuat apa-apa. Beliau berkata, saya sebutkan, ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang agung. Mana sudah? Itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan maklumat dari Sultan dan Agung. Itu sebaiknya, kata beliau. Tambahnya lagi, kita tak cuba untuk meringankan apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim. Tapi cara kita lakukan itu yang tidak disenangi oleh setengah pihak dalam parti sekutu atau sebaliknya dalam kalangan yang lain di luar. Itu bukan kita persoalkan, tapi pendirian kita tuntas bahwa keputusan mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan muktamad oleh Agung mesti juga dalam mesyuarat lembaga pengampunan, katanya. Ini diterbitkan di berita harian online ya. Jadi, dalam arti kata lain, berdasarkan kenyataan PM10 dalam perpuluhan tersebut, kiranya tita adendum itu tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, maka ia dianggap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana kita sedia maklum, mesyuarat lembaga pengampunan sebelum ini yang bermesyuarat pada 29 Januari 2024 dan titah adendum oleh Agung ke-16 berkaitan tahanan rumah sebagaimana disebut oleh Zaid Hamidi dalam afidavitnya juga bertarikh 29 Januari 2024. Tetapi dalam kenyataan media lembaga pengampunan yang dikeluarkan pada 2 Februari 2024, apa yang dinyatakan hanyalah berkaitan pengurangan hukuman penjara kepada Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta. Tiada langsung disebut berkenaan tahanan rumah dalam kenyataan media oleh lembaga pengampunan pada 2 Februari itu. Ini memberi gambaran bahwa titah adendum itu tidak diumumkan dalam kenyataan media pada 2 Februari itu kerana dianggap tidak sah lantaran tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan. Kiranya titah adendum itu diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, lembaga pengampunan sudah tentu ia diumumkan dalam kenyataan media lembaga pengampunan pada 2 Februari itu. Kesimpulannya di sini, dan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh PM10 itu, pihak kerajaan sebenarnya tahu tentang kewujudan titah adendum tersebut. Jika kerajaan tahu dan telah menyimpulkannya sebagai tidak sah kerana tidak melalui mesyuarat lembaga pengampunan, lalu tidak disebut dalam kenyataan media lembaga pengampunan 2 Februari itu, bermakna Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi juga berkemungkinan besar tahu berkenaan perkara tersebut. Sedemikian itu, kiranya sudah diketahui pendirian kerajaan ialah memutuskan titah adendum itu sebagai tidak sah kerana ia tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan. Untuk apa Zaid Hamidi setuju mengemukakan afidavit bagi menyokong semakan kehakiman yang difailkan oleh Najib? Inikah juga yang menyebabkan PM10 sebagaimana disebut oleh peguam Najib, yaitu Syafiq Abdullah sebelum ini tidak memberi sebarang respon balas terhadap pertanyaan yang dikemukakannya melalui surat untuk mengetahui berkenaan kewujudan titah adendum itu. Soalnya, kenapa selama ini titah adendum itu hanya didiamkan dan kerajaan tidak berterus terang sebelum Najib memfailkan kes ke mahkamah?
Bukankah jika surat peguam Najib itu dijawab, beliau tidak perlu memfailkan semakan kehakiman di mahkamah dan isu tidak jadi kalut seperti sekarang? Ditulis oleh Sabuddin Husin 21 April 2024. Tajuknya PMX tegaskan titah adendum tidak sah sebab tidak diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Soalannya pendek, Anda boleh komen di ruangan komen. Tolong bantu saya untuk komen supaya saya boleh tahu pendapat Anda tentang perkara ini. Bolehkah kerajaan Madani pecah di isu tahanan rumah? Bolehkah kerajaan Madani ini pecah kerana isu tahanan rumah Najib Razak? Bolehkah? Dalam banyak perbualan saya sejak 2-3 hari kebelakangan ini berkaitan dengan isu tahanan rumah yang melibatkan Datuk Seri Najib Razak, antara persoalan yang sering dibangkitkan ialah sama ada perkara ini akan mampu untuk membuatkan kerajaan Madani terus bertahan akhirnya di tengah jalan. Sejujurnya, saya melihat jika isu ini tidak ditangani dengan baik, tidak kiralah sama ada Najib akhirnya dibenarkan menjalani tahanan rumah atau semakan kehakimannya gagal dan beliau terus berada di penjara Kajang sehingga tahun 2028. Ia tetap memberi kesan yang sukar kepada Perdana Menteri 10. Berikutan titah adendum itu sudah dibawa ke mahkamah untuk disahkan kewujudannya dan 7 responden berkaitan kerajaan telah dinamakan dalam samannya. Mahu tidak mahu, ia kini sudah menjadi pertikaian antara Najib dengan kerajaan. Dan apa yang bekas Perdana Menteri itu ingin lihat seterusnya ialah bagaimana kerajaan mahu melawan dalam kes tersebut. Memandangkan kerajaan pernah menyatakan soal pengampunan adalah hak mutlak agung dan dalam bidang kuasa lembaga pengampunan, tetapi apabila sudah jadi kes mahkamah, cara bagaimana kerajaan melawannya akan menjadi perhatian yang utama. Jika kerajaan bersungguh-sungguh melawannya, ia boleh ditafsirkan kerajaan tidak mahu Najib diberi tahanan rumah sebagaimana yang ditetapkan oleh Agung ke-16. Sebab itu, apa juga keputusan semakan kehakiman kelak, ia pasti memberi kesan kepada kerajaan. Tambahan lagi, saksi penting Najib ialah timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun PM10 semalam menyebut tindakan Zahid Hamidi menjadi saksi adalah atas kapasiti beliau sebagai selaku Presiden UMNO, tetapi sepanjang masa adalah tidak dapat dielakkan beliau juga memakai baju timbalan Perdana Menteri selagi jawatan tersebut disandangnya. Kalau Najib menang dalam semakan kehakimannya dan beliau berjaya menjalani tahanan rumah, ini adalah kemenangan moral yang besar baginya. Selain ia akan digunakan untuk melonjakkan lagi sokongan rakyat kepada Najib dan UMNO menjelang PRU 16 akan datang. Kedudukan Zahid Hamidi menerajui parti itu juga dengan sendirinya bertambah kukuh. Keadaan itu mungkin mendorong UMNO membuat pelbagai tuntutan lain kepada Perdana Menteri 10 ini. Misalnya berkaitan dengan kes Mahkamah Rosmah Mansur, pembebasan sepenuhnya Zahid Hamidi dalam semua kes mahkamahnya yang masih belum selesai dihadapinya. Malah tidak mustahil desakan untuk Najib diberi pengampunan penuh sebelum PRU 16 beliau dibenarkan bertanding semula dalam pilihan raya tersebut. Jika ini berlaku, sokongan pengundi bandar, separa bandar dan pengundi bukan Melayu serta rakyat yang waras yang selama ini gigih berjuang menentang skandal 1MDB, mereka pasti akan menjauhkan diri daripada kerajaan dan PH. Walaupun UMNO mungkin mendapat sokongan lebih baik. Akhirnya PH akan menemui jalan sukar untuk memenangi PRU 16 akan datang. Sebaliknya, jika semakan kehakiman Najib gagal dan beliau kekal dimustautinkan di penjara Kajang sehingga tahun 2028, UMNO akan terus bergolak. Kedudukan Zahid jadi rapuh dan penyokong Najib dalam UMNO semakin kecewa dengan Zahid Hamidi serta kerajaan. Ia kemudiannya tidak mustahil akan mendorong timbulnya desakan agar UMNO keluar daripada kerajaan. Paling mungkin menjadi orang pertama yang akan melakukan desakan itu kiranya Najib kekal ditahan di penjara Kajang ialah Ketua Pemuda UMNO sendiri, Dr. Ambal Saleh. Jika Zahid Hamidi gagal mengawal semua keadaan tersebut, desakan itu akan berkembang dan akhirnya akan menggoncang kedudukan kerajaan.
kerajaan perpaduan akhirnya akan bertukar menjadi kerajaan perpaluan, di mana Palu memalu sesama sendiri tidak lagi dapat dielakkan. Maka kalaupun PM10 berjaya mempertahankan kerajaan Madani ini sehingga akhir penggal sebelum tibanya PR16, beliau akan menjadi Perdana Menteri paling pening kepala berbanding semua pendahulunya sebelum ini. Ditulis oleh Sabuddin Husin 20 April 2024. Denyut tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita jumpa lagi. Bye-bye.